Assalamualaikum. Kita akan proceed dengan lengkung pertumbuhan dalam tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim ni bentuk graf dia macam ni. Okey, macam ni bentuk graf dia kan. Bentuk ni adalah bentuk sigmoid. Alright, bentuk sigmoid. Sigmoid curve. Sigmoid ni untuk lengkung pertumbuhan manusia ke macam ni lah, lebih kurang gini lah. Okey. So, lagi satu, kalau awak dengar perkataan sigmoid ataupun kalau awak tengok buku rujukan, dia kata lengkung pertumbuhan berbentuk S. Sama je. Okey, S tu mewakili sigmoid. Alright. So kita tengok one by one. First, untuk peringkat A. Peringkat A tu ya. Okey. Peringkat A di sini. Area sini kan peringkat A tu. Peringkat A tu adalah penurunan jisim kering. Penurunan jisim kering berlaku disebabkan oleh masa tu makanan yang disimpan di dalam kotiledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk jalankan fotosintesis. Maksudnya dia dalam dia punya seolah-olah kita boleh kata dalam biji benih dia tu. Dan kotiledon dia tu dia guna untuk pertumbuhan. Dia nak membesar kat dalam tu sebelum keluarnya pucuk. Sebab tu dia awak tengok naik kan, lepas tu dia turun. Okey. So next, B, peningkatan jisim kering untuk B. Kita tengok B. B aktif. Dia sangat aktif. Okey, dia sangat meningkat kat situ. Macam mana berlakunya B tu? B adalah kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Hal ini berlaku disebabkan tumbuhan menjalankan fotosintesis. Gitulah tumbuhan. Dia nak besar, foto. Alright. So C. C, jisim kering dia mala. Jisim kering mala ni bermaksud kalau manusia ni peringkat tua, kita dah capai tahap kematangan. Macam tu. Maksud bukan tua yang bungkuk tu. Tak. Kita dah matang. Right, macam tu ya. Jadi untuk C ni, kadar pertumbuhan dia sifar. Dia dah tak ada pertumbuhan. Sifar dah. Macam saya sekarang tak tinggi dah. Okay, so next adalah D. D, berlakunya penurunan jisim kering. Jisim kering penurunan dia berlaku secara perlahan-lahan. Disebabkan oleh penuaan, right? Fotosintesis dia pun dah rendah. Sebab dia dah seolah-olah jangka hayat dia dah nak habis. Macam itulah tumbuhan semusim. Okey. So kita proceed dengan tumbuhan dui musim, tumbuhan kita hidup dia selama 2 tahun tadi. So untuk dui musim, graf dia adalah berbentuk dua lengkung sigmoid. Okey, kita nampak kat sini first, second. Alright, ada dua sigmoid curve kat situ. Dua bentuk sigmoid. Musim pertumbuhan pertama. Musim pertumbuhan pertama yang kita tengok tadi kan. Pertumbuhan pertama tadi yang kita panggil sebagai pertumbuhan tampang. Di mana tumbuhan menghasilkan daun dan berlakunya proses fotosintesis. Kemudian untuk lengkung yang kedua, makanan simpanan digunakan untuk menghasilkan bunga dan biji benih. Sebab musim kedua tu adalah musim di mana dia nak berlakunya pembiakan. Okey. So next, kita masuk kepada yang seterusnya, tumbuhan saka. Tumbuhan saka ni lengkung pertumbuhan terdiri daripada sigmoid yang kecil. Which one? Sigmoid tu. Ni yang biru ni. Yang kecil di situ. Okey, sampai habis lah. Okey. So itu bentuk sigmoid yang kecil. So, sigmoid yang kecil ni menunjukkan pertumbuhan dia berlaku sepanjang hayat. Sebab kalau kita tengok tadi, tinggi, naik, turun. Naik, turun. Okey, untuk yang ni dia naik je. Sebab pertumbuhan untuk tumbuhan saka berlaku sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia. Kadar pertumbuhan dia adalah tinggi terutamanya pada musim bunga dan musim panas. Okey, disebabkan oleh dia boleh melakukan proses fotosintesis secukupnya untuk dia membesar. Right? Dan dia akan menurun pada musim sejuk. Dan kebanyakan tumbuhan saka ni dia hidup dekat iklim khatulistiwa sebab dia lagi sesuai. Okey, dia lagi dominan dekat kawasan yang sentiasa mempunyai cahaya matahari sepanjang tahun. Alright. So, itu sahaja untuk bab ni. Jadi, kita dah habis untuk bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum.